Mungkin bagi kita tak adalah. Kita tak akan rasalah zina itu dosa biasa. Tapi setengah orang yang selalu berzina, kadang-kadang bapa dengan anak, kadang-kadang dengan pembantu, kadang-kadang atuk dengan cucu kan, semua mahram. Dia tak rasa berdosa. Sebab tu dia sanggup buat. Allah berfirman, maksud dia, dan janganlah kamu mendekati zina. Semua zina tu bermula daripada bertemu, bercakap dan sebagainya. Jadi Allah kata jangan mendekati zina. Kerana sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Islam menghalang ataupun menutup semua perbuatan yang membawa kepada zina, iaitu dengan mewajibkan hijab. Kadang-kadang antara punca zina ialah sebab wanita tidak tutup aurat yang menyebabkan lelaki tergoda dan akhirnya berlakulah penzinaan. Juga dengan melarang berkhalwat, duduk berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang tuan rumah dengan pembantu rumah. Dan Islam juga mengenakan hukuman yang berat kepada penzina demi untuk menghalang perbuatan zina yang sangat keji dalam Islam. Contohnya penzina yang muhsan, yang telah berkahwin, kalau dah cukup bukti dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan, iaitu rejam dengan batu hingga mati kalau dia telah berkahwin. Dan ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dia nak hukum penzina ni kena ada saksi 4 orang. Biasanya tak cukup saksi 4 orang. Sebab saksi yang 4 orang tu pertama 4 orang, yang kedua kena adil, yang ketiga kena tengok betul-betul. Kalau tidak ada semua tu, tak boleh jadi saksi dan hukum tu tak boleh sabit. Tapi berlaku juga hukuman rejam sampai mati di zaman Nabi. Sebab apa? Bukan sebab cukup 4 saksi, tapi sebab orang yang berzina tu yakin pada hari akhirat. Dia cukup yakin, kalau aku tak dihukum kat dunia, hukum di akhirat lagi dahsyat. Maka lebih baik aku lepas hukuman di dunia supaya terlepas hukuman yang lagi dahsyat. Jadi akhirnya mereka serah diri. Jadi sebab itulah pendidikan paling penting bukan dengan undang-undang, tapi dengan akidah, keyakinan kepada kehidupan akhirat. Adapun penzina yang belum berkahwin melalui nikah yang sah, maka ia disebat sebanyak 100 kali. Hukuman itu harus disaksikan oleh sekelompok orang ramai. Supaya apa? Supaya penzina tu betul-betul rasa malu dan dia tak akan ulang lagi. Tapi kalau buat dalam penjara, tak ada siapa tengok, mungkin terlepas penjara, 1 hari dia buat lagi. Dan supaya orang yang melihat tak akan buat. Tak teringin pun nak buat. Tak berbalik ya. Seronok sekejap tapi sakit sekian. Jadi dengan baik-baik kalau ada saudara mara kita yang terlibat dengan zina, kadang-kadang suami isteri kan, isteri dengan lelaki lain, suami pula dengan perempuan lain, kadang-kadang sembah mahram. Dengar, ini baru azab di alam barzah, dalam kubur. Iaitu dia akan ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Daripada bawah tempat tersebut api dinyalakan. Sedangkan mereka berada dalamnya dalam keadaan telanjang. Maka jika api dinyalakan, mereka akan berteriak, melolong-lolong dan memanjat ke atas. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali lagi ke tempat semula, iaitu di bawah. Kemudian api dinyalakan kembali. Demikianlah terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Siapa yang tahan ni? Itu baru dalam kubur. Jadi bertaubatlah orang yang berzina, dan yang nak berzina jangan buat. Tak berbalik ya. Dalam hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut, hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia, 3 jenis manusia yang tidak akan Allah bercakap dengannya. Bila Allah tak nak bercakap, itu makna kesalahan yang sangat besar lah. Juga Allah tidak akan menyucikan mereka. Allah tidak akan terima taubatnya. Dan Allah tidak lihat pun pada mereka. 3 azab. Allah tak bercakap, Allah tak lihat, dan Allah tak menerima taubatnya. Sedangkan bagi mereka pula azab yang pedih. Siapa ni? 3 golongan ni. Pertama, lelaki tua yang suka berzina. Kenapa lelaki tua? Sebab sepatut kamu dah tua, dah pernah berkahwin kan, dah ada pengalaman, dah nak mati besok lusa, sepatut tak buatlah. Tapi tiba-tiba berzina juga, azabnya teruk. Okey, di antara cara mendapat rezeki yang terburuk adalah mahru al-baghi, iaitu pelacuran. Iaitu upah yang diberikan kepada wanita penzina oleh laki-laki yang menzinainya. Penzina yang mencari rezeki dengan menjajakan kemaluannya tidak diterima doanya. Keperluan dan kemiskinan bukanlah satu alasan yang dibenarkan syarak sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah. Di zaman kita sekarang, segala pintu kemiskinan, segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Betul kan? Nak buat maksiat sekarang senang je. Kadang-kadang berlaku dalam rumah. Kadang-kadang bukan dengan orang luar, tapi sama-sama anak beranak, dengan atuk, dengan cucu dan sebagainya. Setan mempermudahkan jalan menuju kemaksiatan dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. Ya Allah, kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu, perlindungan dan pemeliharaan daripada sisi-Mu, yang dengannya Engkau melindungi kami daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, kami mohon padamu, bersihkanlah segenap hati kami dan pelihara serta bentingilah kemaluan dan kehormatan kami. Jadikanlah dinding pembatas antara kami dengan hal-hal yang diharamkan. Iqra kitab Allah.
ترق جنانه وتنل